Kita akan belajar bersama-sama dari satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai dengan ayat 39. 所以我们今天要学习是从希伯来书第10章26到39节。 Ini adalah bagian ketiga dari pasal 10 yang bagian pertama sudah Pak Ongki sampaikan, bagian kedua minggu lalu oleh Pak Michael Christian, dan sekarang bagian yang ketiga giliran saya menyampaikannya. 所以这个已经进入第3个部分，因为第一个部分是有这个和传道，那还有第二个部分是另外的，还有第3个部分是由我。 Untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan membacakan dalam bahasa Indonesia saja. Bapak Ibu yang berbahasa Mandarin bisa melihat di layar yang saya sudah sertakan. 所以为了简短时间，我单单用印尼文阅读，中文的可以看这个屏幕上。 Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa capek, lelah menjadi orang Kristen dan berkeinginan untuk mundur? 你们是否曾经觉得，做基督徒已经觉得很疲惫了，很想退后呢？ Lelah berusaha taat tapi jatuh lagi. 我们已经想尽办法都是要顺服，但是又是再一次在堕落。 Lelah melayani tapi sepertinya tidak ada hasilnya. 好像已经很殷勤的侍奉，感到疲倦，也没有什么结果。 Bahkan sudah capek-capek, bukan mendapatkan ucapan terima kasih, tapi kritikan. 都是已经很辛苦的服侍，而不是得到感谢，而是被批评。 Atau capek lelah karena sudah bersungguh-sungguh berdoa, tapi sepertinya Tuhan diam dan tidak memberikan jawaban apa-apa. 已经很辛苦的祷告，但是上帝好像是在沉默，没有做什么。 Nah, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa lelah menjadi Kristen dan ingin mundur? 我们是否成为基督徒已经感到疲倦了，很想退后？ Nah, jemaat Ibrani rupanya mengalami perasaan yang sama. 那这个希伯来的一个信徒也是有同样的感受。
merasa capek dan ingin mundur menjadi orang Kristen. 他们感到疲倦，也很想退后。 Ada apa? 为什么呢？ Karena mereka sebagai orang Kristen mengalami penganiayaan. 因为他们受到逼迫， Mereka bahkan hartanya dirampas. 甚至他们的家业被抢去了。 Dan sekarang mereka mulai berpikir, mungkin lebih baik saya kembali ke agama lama sajalah. 那他们开始想，还不如我回到以前的宗教， Setidaknya saya lebih aman. 至少我比较安全。 Nah, bagaimana penulis Ibrani ini mengatasi kondisi ini? 那这个希伯来的作者如何应付这些呢？ Kita akan melihat ada 3 hal yang diungkapkan di dalam bacaan tadi yang merupakan langkah setahap demi setahap seperti tangga naik. 就是我们看到我们所阅读的这一段经文有3个步骤，好像是一个梯子，一阶一阶上去了。 Yang pertama, penulis Ibrani memberikan satu peringatan yang keras sekali. 所以第一点的话，希伯来的作者给我们一个很重的警 Yang 告， memberikan peringatan bahaya dari kemunduran. 因为它就是警告，就是退后的一个危机。 Mari kita perhatikan kembali ayat 26. 所以我们注意到第26节， Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 因为我们得知正道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。 Keras enggak peringatannya Bapak Ibu Saudara? 这个是很重吗？ Kalau kamu sengaja berbuat dosa, nanti kan enggak ada korban lagi untuk menghapus dosamu loh. 若你故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。 Tentu kita bertanya apa yang dimaksud dengan ayat ini. 所以我们在问这一段经文的话，经节有什么意思呢？ Kita perhatikan kata sengaja di sini. 所以我们注意到这个故意这个2个字。 Ketika penulis Ibrani mengatakan sengaja, ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang sedang lemah dan mengalami kejatuhan dalam dosa moralitas. 所以这个不是针对好像还软弱的人，他还在堕落犯罪的人。 Tapi kata sengaja ini ditujukan kepada orang-orang yang secara sadar terus-menerus melakukan satu penolakan kepada Kristus dan karyanya. 但是针对就是这个人的话，他是故意的，他是知道他所做的都是拒绝上帝。 Orang-orang itu seolah-olah sedang berkata begini, darah Yesus itu tidak cukup. Aku lebih baik kembali ke korban kambing domba. Aku lebih baik kembali kepada dunia lamaku. Aku lebih baik menyangkal Kristus daripada menderita. Tidak worth it gitu loh. Kira-kira. 所以这些人就是认为，我觉得耶稣基督的牺牲是不够的，所以我要回到以前，都是献祭，都是有什么祭物的话，我要献上去。 Nah, penulis Ibrani berkata dengan serius dan tegas, kalau itu pilihan kamu, tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa loh. 如果那是你的选择的话，再也没有赎罪的祭。 Karena di awal di khotbahnya Pak Ongki itu, kalau di KU3 Pak Ongki bukan ya? Itu sudah disebutkan bahwa Kristus saja itu cukup. Tidak perlu ada korban-korban yang lain. 因为我们在前2个礼拜的正道的话，已经提到耶稣的牺牲已经足够了，不需要其他的。 Kalau kamu menganggap itu tidak cukup, kamu sedang menginjak-injak nama Kristus, sedang menajiskan darah perjanjian yang menguduskan kamu, tidak menghargai kasih karunia Roh Kudus. 所以，如果你不珍惜就是基督的牺牲的话，你是在践踏基督的牺牲，而且把他的牺牲成为平凡的事。 Kalau kamu melakukan penolakan secara terus-menerus, pilihanmu itu akan menyebabkan kebinasaan. 所以，如果你一直不断的拒绝耶稣的牺牲，
你的选择会导致你灭亡。 Karena itu di ayat 31 penulis Ibrani mengingatkan, 所以在这个31节的话，作者提醒， ngeri benar jika jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. 所以落在永生神的手里，正是可怕的。 Jadi ini bukan bicara mengenai kejatuhan orang dalam dosa moralitas. 所以这个不是在谈到人在这个道德上的一个堕落， Yang karena kebodohannya lalu dia jatuh, kemudian menangis, menyesal, minta ampun. Bukan untuk orang yang berdosa seperti ini. 所以不像就是如此的人，他就是犯罪，他感到懊悔。 Tapi untuk orang-orang yang mulai berpikir darah Kristus itu tidak cukup. 但是针对那些人，他开始讲耶稣的宝血是不够的。 Apalagi sekarang aku mengalami penderitaan yang berat seperti ini. Kayaknya nggak worth it, nggak layak aku jadi orang Kristen. 所以何况我现在经历到这么大的苦难，我觉得耶稣的宝血不值得。 Pikiran yang seperti itu tuh seperti kita sedang berada di pinggir jurang yang hampir jatuh. 好像我们是站在一个是什么山谷，我们差一点都要掉下去了。 Kalau kita sengaja berbuat dosa dalam penolakan ini ya kita akan binasa karena 如果我们故意犯罪的话，就是拒绝上帝的基督的一个牺牲，那我们是故意堕落。 ini bukan karena Tuhan jahat, tapi karena pilihan kita yang salah. 这不是因为上帝可恶的，而是我们选错了。 Tuhan sudah kasih jalan keluarnya untuk keselamatan kita, tapi kita merasa ragu dan memilih jalan kita sendiri. 所以上帝已经给我们一个救恩的一个出路，但是我们自己选择。 Nah, mari kita bayangkan sejenak kita yang mungkin pernah sakit dan kita ke dokter untuk memeriksakan kondisi kita. 所以我们可以想象，假设我们生病的话，我们去医生来治病， Sakit kita parah sekali lah misalnya begitu. 这个是很严重的病， Ini tidak mengharapkan sakit, tapi kita sakit parah dan sangat membutuhkan pertolongan dokter. 所以我们很需要医生的一个帮助。 Dokter memberikan kepada kita obat yang manjur, satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan sakitmu ini kamu minum. 所以医生给我们一个非常有效的药，只有那一种。 Tapi kita berkata, mosok sih aku tak cari obat tradisional aja lah, kayaknya lebih manjur deh. Banyak orang yang ngomong katanya kok obat tradisional ini bagus. 但是我们后来想，可能有植物的草药的话更有效的话，听说很多人在讲。 Nah, apa yang terjadi? Kita tidak sembuh-sembuh. 那后来发生什么呢？我们没办法康 Karena 复， satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan kita adalah yang dari dokter itu. 因为唯一可以治病的药就是有医生来的。 Ketika kita tidak sembuh bukan karena dokternya jahat, tapi karena kita memilih untuk menolak satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan 其 saya. 实我们没办法医好，不是是因为我们的选择，我们不选择这个医生是给我们的药。 Penulis Ibrani sedang mengingatkan kita hati-hati ya. Hati-hati kalau kita mulai ragu terhadap kecukupan Kristus dan karyanya untuk keselamatan kita. 所以作者开始提醒我们，如果我们开始怀疑这个耶稣的一个牺牲， Tantangan kita dalam beriman kepada Tuhan itu seringkali adalah pemahaman-pemahaman di luar yang diterima banyak orang. 所以我们在我们基督教的信心最大的挑战，就是在外面的人所讲的。 Kadangkala juga dipengaruhi oleh latar belakang kita yang mungkin dulu belum atau bukan orang Kristen. 有可能也会被我们的背后之前非基督徒， Kita merasa dulu kayaknya lebih baik deh daripada sekarang saya jadi orang Kristen. 所以以前我还没信主之前，好像比现在更好。 Jadi orang Kristen malah banyak kesulitannya, banyak penderitaannya. 所以我们成为基督徒，遭遇到很多苦难、很多困难。 Kayaknya, balik lagi aja deh ke keyakinanku yang lama. 还不如回到以前的信仰。 Hati-hati kita sedang berada di pinggir jurang dan kita bisa jatuh ketika kita betul-betul secara sengaja menolak, menyangkal pengorbanan Kristus bagi 因为我们故意的拒绝上帝的牺牲，所以我们好像是站在山谷。 Ini yang pertama, peringatan.
所以这个第一个警告 didengarnya kurang enak ya. Kurang 听起来好像不好听， Kadang dikasih peringatan kan tidak enak ya. 就是警告是一个不好听 Apalagi 的， peringatannya keras gitu. 而且这个是很重的警告。 Tapi penulis Ibrani tidak berhenti pada peringatan. 所以这个作者不单单停留在这个警告， Yang kedua, langkah yang kedua atau tangga kedua, dia memberikan dorongan dalam kasih. 第二个步骤，他是用爱心推动。 Apa yang dia lakukan agar kita mengingat masa lalu kita? 他所做的是什么，让我们可以回想以前的事呢？ Khususnya mengingat iman kita dulu pertama-tama kepada Yesus itu harus diingat. 所以他让我们罪孽以前当时起初我们信主。 Ayat 32 itu menjadi titik balik dari ayat sebelumnya berkata begini. Ingatlah akan masa yang lampau. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. 所以你们要罪念往日，猛了光照以后所忍受的大征战的各样苦难。 Penulis Ibrani tidak berkata begini, kamu kok bodoh banget toh ya. Kamu kok sekarang mundur gitu. Dia tidak ngomong gitu. 所以作者并没有说你真的傻瓜了，你为什么要退后呢？ Tapi dia berkata, coba kamu ingat, dulu kamu hebat loh. 所以他说你要记得往日，罪念往日，你了不起。 Kamu itu luar biasa loh zaman itu. 当时你了不起。 Apa sih yang mereka lakukan yang sedang diingat oleh penulis Ibrani ini? 所以他们以前所做的、所经历的是什么？ Mereka dihina di depan umum, tapi mereka tetap teguh. 所以他们在这个大众的面前， Mereka 被戏紧， dipenjarakan, tapi mereka tidak menyangkal iman. 他们只是被关在地狱，也没有否认他们的信心。 Harta mereka dirampas, tapi mereka tetap bersuka cita. 他们的家业被抢去了，他们还是感到喜乐。 Kok bisa bersuka cita ya? 那怎么会还在喜乐呢？ Menderita, hartanya dirampas, kok mereka tetap bersuka cita? 那就是苦难的话，他们的家业被抢的话，还是感到喜乐。 Itu yang sedang diingatkan penulis Ibrani. 这都是作者还在提醒。 Lalu penulis Ibrani ini mengatakan, karena kamu dulu memandang kepada surga. 因为之前你仰望天上， Kamu memang kehilangan harta duniawi, tapi kamu akan mendapatkan harta surgawi yang sifatnya kekal di sana. 虽然你失去了这个地上的财物的话，你将得到这个永恒的家业。 Itu sebabnya kamu bertahan, kamu bersemangat tetap mengiring Tuhan dengan setia. 所以你还是很热心的、很忠心的，还是跟随主。 Nah, sekarang kamu ingat masa-masa itu. 所以你要想起那些日子。 Dulu kamu hebat gitu, kok sekarang hanya karena masalah sedikit kamu kok mau mundur. 所以现在以前你了不起，现在只是一点点的问题，你想退后了。 Lalu penulis Ibrani mengatakan, ayo ingat masa lalu. 所以他说你们要罪念往日。 Bapak Ibu setuju enggak? Ingat masa lalu, masa-masa yang menyenangkan itu menggairahkan hidup kita. 所以我们赞成吗？如果我们想起往日的话，好日子的，让我们很有活力。 Menurut saya penting untuk kita mengingat masa-masa pertama kita bertobat, kenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu semangat iring Tuhan, baca Alkitab. Itu kalau diingat itu bisa menggairahkan lagi kerohanian kita. 所以我们应该要罪念往日的话，当时我们起初信主的话，那个火热的话，每天读经啊什么。 Saya masih ingat pertama kali percaya Tuhan Yesus, saya masih ingat ketika pertama kali saya berdiri untuk mau sekolah Alkitab. Saya masih ingat tanggalnya, waktunya saya ingat. 所以我还记得当时我开始信主，那后来也开始在神学院。 Dengan mengingat itu kita tuh jadi menjaga rasa semangatnya itu, cinta pertama-tama itu loh. 所以我们想起那天，让我们记得起初的爱。 Bukankah dalam pernikahan kadang kita juga perlu untuk mengingat masa-masa romantisme dengan pasangan? 所以我们结婚也是应该想起当时的浪漫的日子。 Belum lama ini saya makan sate di Gajah Mada itu pinggir ada yang
duduk-duduk di pinggiran ada sate ayam. Nah itu. 所以我最近在那个嘎加马大马路有在路边摊的那个肉串， Karena waktu setelah menikah itu malam-malam kita lapar makan sate di situ. 所以我结婚之后的话，有一天晚上肚子饿了，就在那个路边摊那边吃肉串。 Dan hotelnya waktu itu hotel yang kedua itu di depannya persis itu. 所以刚好对面有酒店嘛， Jadi sering kami makan di situ sambil ngomongin masa-masa lalu itu ya asik membangkitkan rasa romantisme zaman dulu. 所以我们经常在那边后来吃饭，后来谈到以前的事，就是回想以前浪漫的日子。 Dan ini kami rencanakan bulan Juni nanti usia pernikahan kami 25 tahun, rencananya cuti, sedang ngomong sama ketua majelis mau ke tempat-tempat di mana kami dulu pernah punya kenangan di situ. 所以我今年将进入第25年周的一个结婚婚礼，所以我们已经向执事会啊什么 Itu hal 请假。 sepele tapi bisa menjaga rasa waktu itu jatuh cinta kita itu terjaga. 这个很简单的事情，但是让我们可以回想当时的感受。 Nah begitu juga kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu pertama kali percaya Yesus itu kapan? Coba diingat, semangatnya diingat. 所以我们也是应该要想起当时怎么信主，我们要想起来。 Nah tadi saya minta Pak Amin untuk bisa cerita. Karena Pak Amin dulu juga bukan orang yang percaya Yesus. Gimana Pak Amin ceritanya? 所以牧师要我分享的话，我以前也不是从非信主的家庭信主。 Saya terjemahkan. Silakan. Mungkin saya pakai bahasa Indonesia dulu, baru saya terjemahin ke Mandarinnya. Saya dilahirkan dari keluarga yang papa mama belum percaya Tuhan. Ya, dan saya ingat pertama kali saya datang ke stadion itu masih TK. Ya, karena waktu itu papa mama adalah orang yang ingin anaknya tuh bisa bahasa Mandarin. Walaupun waktu itu kan susah ya. Tapi ternyata hanya 2 tahun, 3 tahun tutup. Lesnya Mandarin. Satu, saya sekolah minggu hanya ikut 1-2 tahun. Tapi setelah itu meninggalkan sekolah minggu. Karena saya sering diisengin. Jadi dinakalin gitu. Akhirnya singkat kata sampai SMA 2. Ya, ada suatu peristiwa yang mana saya orangnya sebenarnya kutu buku. Sukanya mau belajar pelajaran bagus, tapi ada 2 orang remaja stadion yang ajak saya ke stadion. Ya, dan itu pertama kali memang itu baru mengenal gereja, ikut kegiatan. Ya, cuman percaya sungguh-sungguh itu ketika walaupun 2 orang ini sayangnya sampai saat ini sudah tidak di tengah kita. Berarti 2 orang bawa saya satu domba dibawa yang gembalanya 2 hilang, jadi ditinggalkan saya sendiri. Ya, oke, berikutnya setelah itu tak lama saya dikirim papa saya sekolah di Taiwan. Ya, pada waktu saya di Taiwan saya mengalami lahir baru dengan cara saya kenal sebuah persekutuan anak Tuhan, anak-anak Indonesia yang sudah percaya Tuhan. Mereka dengan penuh kasih membantu saya. Kemudian juga membantu kehidupan saya. Jadi saya sangat tersentuh dengan kasih mereka. Dan ternyata setelah itu tak lama saya diajak untuk baptis segala, ikut kelas CD segala. Dan memang waktu itu saya mendapatkan contoh teladan dari kakak-kakak kelas yang di Taiwan dan juga seorang penginjil yang jadi pembimbing kami, bahwa saya percaya itu tidak mudah ya, karena saya harus berjuang. Saya bukan lahir di keluarga yang Kristen langsung percaya Tuhan, tetapi penuh perjuangan. Tapi waktu itu saya masih ingat bukan hanya cuma rindu bersaat teduh ya, kadang sampai jam 5 pagi bangun loh, untuk baca itu. Kemudian juga 1 tahun dikejar baca Alkitab selesai. Kemudian juga saya bersyukur satu hal, para penginjil, kemudian juga kakak-kakak kelas ini mengajarkan, karena Taiwan itu adalah negara yang 70% Buddha ya, masih tinggi. Sehingga kalau kita percaya Tuhan, jangan berhenti di diri kita, tapi jadilah terang untuk sekeliling kita. Nah, sebelum diterjemahkan,
Ketika mengingat masa lalu itu ada perasaan apa Pak Amin? Kalau saya sih punya kerinduan yang besar ya. Maksudnya kadang perjalanan hidup, kemudian juga ya kesulitan itu membuat kita kadang kok waktu untuk Tuhan itu sedikit. Nah itu yang membuat kita, saya tetap mau pegang Tuhan, saya mau hidup dalam kebenaran dan karena saya berjuang, saya jelas tidak mau tinggalkan Tuhan untuk apapun. Eman-eman ya sesuatu yang sangat berharga, didapatnya sulit, banyak tentangan, mau ditinggalkan eman-eman. Oke, sekarang diterjemahkan Mandarinnya singkat saja. garis besarnya. 弟兄姐妹，我原本是我出生在一个非信主的家庭所以我爸爸妈妈不是非信主但是我爸爸妈妈是从小很想把我们这个孩子的话送学习补习中文，所以他只好送到我们这个教会。当时我还在幼儿园，就是只有2年，第3年就关闭了，这样，所以很可惜。那我也是曾经参加过主日学，大概只有到2年级。后来就是因为其他的主日学学生玩弄我，所以最后我离开了教会了。当然不知道当时为什么主日学老师没有找我，然后后来我就离开了上帝。到高中2的时候，后来突然我以前是读死书的人，可能不相信怎么会站在台上，是因为上帝的塑造。那后来让同学会是让我成为主席，那这个是上帝的第一个恩典。那后来不久之后有2位少年团契的朋友带我来到这个教会，但是可惜这个2个人的话就已经离开了这个教会，我不知道去哪里，所以他们2个人带我一个抛下了我一个，他们2个人走了。然后后来其中一个我记得成为天主教徒，我不懂。那后来没想到高中毕业之后，我爸爸把我送到台湾。那我台湾的话，我认识到一群很有爱心的一个团契，这个学长跟学姐帮忙我，就是来到台湾很陌生的地方，语言又不通。后来我看到他们的爱心，我就开始真正重生。后来就受洗在台湾，也是我的里面开始成长，就是每天读经的话，灵修连凌晨5点都起床了，不知道为什么。后来1年赶快都是读经1遍都要做。那后来每次，因为台湾是一个佛教的国家，所以我记得我们的传道辅导，我的这个学姐跟学长们他们很热心的传福音。所以给我印象，我们信主不单单不要停留在我们自己，我们看到是周围的人，做一个好的榜样，做光做盐，那是很重要的。所以我应该也是这么难得是可以信主的话，不要放弃我们的信心。信主真的最好，信主也是最好。Amin ya. Perlu dan penting untuk mengingat masa-masa perjuangan untuk beriman, mendapatkan sesuatu yang berharga itu istimewa banget ya Pak Amin ya. Maka jangan itu ditinggalkan hanya karena mungkin sekarang ada masa-masa yang sulit. 所以我们要想起当时我们怎么罪孽，我们怎么想办法可以来到主面前信主，所以不要因为现在的刁难的话，我们就抛弃我们的信心。Nah sekarang kita masuk poin yang ketiga yang saya kira ini adalah kesulitan kita untuk taat. 所以我们要进入第3点，这个导致我们很难顺服的。Jujur ya, untuk taat itu gampang atau susah? 其实顺服是容易吗？ Walaupun sudah ingat masa lalu pertama kali percaya Yesus, tapi ya kadang bisa jatuh juga, betul tidak? 虽然我们已经想起当时怎么信主多好，有时候还是会跌倒。 Kita ingin taat tapi jatuh, kita ingin setia tapi capek. 我们很想顺服，但是已经很疲倦了。 Kita sudah ingat masa-masa yang menyenangkan tapi rasanya tidak punya tenaga untuk lebih serius lagi dengan iman kita. 我们已经想起当时美好的日子，但是好像没有力量了。 Nah, karena itu penulis Ibrani tidak berkata begini, ayo coba lebih keras lagi, kamu pasti bisa kok. Nah, begitu dia. 所以这个作者并不鼓励我们再想办法更强烈的。 Penulis Ibrani
mengundang kita untuk kita butuh ketekunan, tapi ketekunan yang diarahkan pandangannya kepada Kristus yang lebih dulu tekun. 所以他要我们就是仰望主，就是用主耶稣的那个很殷勤、很忠心的。 Saya bacakan ayat itu ya, ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, kamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. 所以我们看一下36节，你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。 Bukan sekedar taat tapi tekun, tapi ketekunan kita hanya bisa kita temukan di dalam ketekunan Kristus. 所以我们不单单是顺服，而是要忍耐。这个忍耐我们可以发掘在哪里？就是看主耶稣。 Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat Ibrani 12 ayat 2 karena ini masih terkait dengan ini. 所以我们要看希伯来书12章第2节，跟这些有关联的。 Saya bacakan, marilah kita melakukannya, itu melakukan ketekunan, ketaatan kepada Kristus. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, ini Yesus Kristus, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. 所以我们要仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐， Betul, 就轻看了羞 kamu 辱， harus 忍受十 berjuang, 字 kamu harus 架。 taat, kamu harus tekun. Tapi ketekunanmu tidak bisa berdasarkan kekuatan. 所以我们不能靠着自己忍受，不能靠着自己就是很殷勤的顺服。 Yesus Kristus melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. 就是主耶稣所做的，那是已经超过了我们能做的。 Kita tahu di Taman Getsemani dia berkata bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi, dan dia taat sampai mati di kayu salib. 所以他在哥斯曼尼那边说，愿你的天父的旨意行完了，而不是非我的旨意。 Karena Yesus taat dengan sempurna, maka kita bisa mendapatkan dua hal sekaligus. 所以因为他完全的生活，我们将得到两件事， Kita dibenarkan oleh Kristus. 就是因着主耶稣，我们被称义的。 Oleh karena ketaatan Kristus sehingga kita bisa diterima oleh Allah. 就 Sang 是 Bapa 因为 Surga. 耶稣的顺服的话，天父可以接受我们。 Dan yang kedua, kita memperoleh Roh Kudus yang diberikan sehingga memampukan kita untuk taat seperti Kristus. 所以而且我们上帝赐给我们圣灵，使我们能够顺服。 Dan itu sebabnya ada satu kalimat yang dikutip juga tentang tentang kitab Habakuk di mana dikatakan orang benar itu akan hidup oleh iman. 所以这个是从哈巴谷书，他写义人必因信得胜。 Orang benar itu bukan hidup oleh usaha, oleh kesempurnaan, tetapi oleh percaya kepada Yesus. 就是我们不是靠着行为而活，但是因为我们信耶稣。 Dan lebih meningkat lagi pada tahapan paling puncak adalah kalimat yang berikut ini, Bapak. 那这个更高的一个阶层，就是这一段经文。 Saya ingin kita membaca bersama-sama bagian ini karena ini menyatakan identitas kita. 所以我们要一起阅读，因为这个代表我们的身份。 Kita baca dalam bahasa Indonesia dulu baru Mandarinnya. 1, 2, 所以我们 3. 用印尼文，好，1、2、3。Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, melainkan melainkan orang-orang yang percaya beriman dan beroleh hidup. beroleh hidup. Sorry, ini 这个 terjemahan versi yang lain. 哦呀，我们中文的一起阅读好不好？1、2、3，我们却不是退或入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。 Jadi setelah diberi peringatan, dikasih dorongan, akhirnya penulis Ibrani memberikan solusi Injil.
所以已经被警告了，后来也是已经被鼓励，最后他给一个福音的解决方案。 Solusi Injilnya adalah bahwa Yesus sudah taat lebih dulu sehingga kamu akan diberi kekuatan untuk taat. 所以主耶稣已经顺服到死的话，所以主耶稣也会给我们力量顺服。 Dalam kalimat yang lebih positif, kamu tuh bukan orang-orang yang mundur dan binasa. Kamu adalah orang yang percaya dan beroleh hidup. 所以更正面的意思的话，我们是什么？我们是得救的人，我们是活得胜的人，而不是退后灭亡的人。 Identitas ini perlu kita ingat selalu supaya kita tahu dan bagaimana kita berperilaku sesuai dengan identitas itu. 所以我们要清楚知道这个身份的话，而且我们的态度动作要根据我们的身份。 Aku sudah selamat, aku bukan orang binasa kok. Aku akan jaga ini, status ini. 所以我已经被拯救了，我不是灭亡的人，我要保持维持我的身份。 Yang lalu ada perayaan Paskah, ada drama, ada seorang penatua yang berperan sebagai pendeta, Pak Adi. 所以我们在我们复活节那一天有一个戏剧，就是有一位长老成为牧师。 Saya mau Pan survei Yen. yang hadir di Paskah perayaan sampai di sini angkat tangan. 谁来到复活节？ Oh banyak ya, sebab tadi saya tanya di Pelamongan sedikit sekali yang ikut. 哦，所以我问那个布道所的会友都很少人来。 Pak Adi waktu berangkat menuju ke gereja kan pakai pakaian pendeta saya itu masih ada di belakang gitu. 所以这一位长老来到教会的话，他后来就是穿着我的衣服 Terus。dia ngomong gini, dia mau ngebut, mau jalan ngawur gitu kan, mau gini-gini itu, dia ingat, aku pakai pakaian pendeta gitu. 所以他开车的时候要开快一点的话，但是他想起我穿着是牧师的衣服， Maka akhirnya dia jalannya hati-hati gitu ya, nanti kalau ada orang lihat aku pendeta nanti orang jadi tersandung gitu kira-kira. 所以他很小心的开车，万一有人看到的话，好像牧师开车。 Nah saya langsung nangkep gini, ini penting untuk kita sadar ya, identitas kita itu anak Tuhan, orang yang sudah diselamatkan. 所以我们要清楚知道、醒悟到，我们是已经被拯救的一个信徒， Kita itu terima dengan cuma-cuma loh. 我们已经免费的得到。 Masa itu akan kita lepaskan hanya karena ada masalah-masalah yang menimpa kita? 难道是因着这个我们所遭遇到的事情，我们这抛弃吗？ Maka penulis Ibrani mengatakan, kamu bukan orang yang mundur dan binasa, kamu tuh orang sudah percaya dan diselamatkan. 所以你不是已经退后的，而且灭亡的人，你已经 Ingat 被拯救。 identitas itu, kamu jaga itu. 所以你要记得你的身份。 Kamu selamat bukan karena kamu berjuang, tapi karena Yesus yang memberikan cuma-cuma untuk kamu. 你得救，因为帮扶恩，不是因为你所尽的力量。 Nah karena itu hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan reflektif ini. 所以我要问大家这个问题。 Tulisannya kecil ya. Ini identitas kita ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Apakah saya hari-hari ini atau Bapak Ibu sedang mundur perlahan menarik diri dari doa, dari firman, dari persekutuan, dari ketaatan kepada Tuhan? 难道我们最近都是一直退后从哪里？就是从我们的祷告啊，后来灵修啊，我们的崇拜啊各方面。 Atau sebaliknya, saya tetap 还是反过来。 berjalan meski tersendat dan capek. 还是我仍然在前行，既然缓慢了，身心疲倦了。 Apa yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini? 你们目前所遭遇到的状况是什么呢？ Capek wajar, tapi jangan mundur. 疲倦那是正常，但是不可以退后。 Apalagi memilih aku kembali lagi ke keyakinan lamaku deh. 何况又回到以前的那个宗教还 Ingat 是信仰 peringatan di awal, tidak ada korban lagi kalau kamu pilihanmu menolak Kristus. 那要记得前面的一个提醒警 Dan karena 告。 itu ingat kamu dulu percayanya gimana dari Tiongkok datang ke Semarang percaya Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. 你要想起你们以前，比方从中国来到这边信主，感谢主。 Ingat identitas kita itu orang yang sudah diselamatkan. 我们要知道清楚我们的身份已经被拯救的人。 Saya tidak akan membuang sesuatu yang berharga ini dengan meninggalkan Yesus. 我不会丢弃这个宝贵的，那就是离开了耶稣。 Nah
Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyatakan tekad ini di hadapan Tuhan. 所以我们要做一个决志，在上帝的面前。 Tuhan, aku bukan orang yang mundur dan binasa. Aku orang beriman dan diselamatkan. Beri aku ketekunan untuk satu langkah hari ini. 主啊，我不是退后灭亡的人，我是因信得救的人。求你赐我忍耐，使我今天能在万进一步。 Bapak Ibu bisa berdiri mengucapkannya bersama-sama ya. 来，我们请大家站起来，一起宣告。 Setelah itu pikirkan apa yang langkah sederhana yang untuk Bapak Ibu taat. Doa mungkin, baca Alkitab, ke gereja, melayani, lakukan itu dengan ketaatan sungguh-sungguh. 所以我们宣告之后，再想有什么小步骤我们可以做的，无论是祷告啊、领袖啊，还是什么，很认真的去做。 Mari kita membacanya bahasa Indonesia dulu, nanti Mandarin bersama-sama. 所以我们先用印尼文一起读。好， 1, 2, 3. Tuhan, aku bukan orang yang mundur dan binasa. Aku orang beriman dan diselamatkan. Beri aku ketekunan untuk satu langkah hari ini. 好，中文的一起阅读，1、2、3。主啊，我不是退缩灭亡的人，我是因信得救的人。求你赐我忍耐，使我今天能再万进一步。